Okey, sambung subtopik 5.2. Larutan dan juga kadar keterlarutan. Okey. Baik. So, ada beberapa istilah lah. Okey. Yang pertama, kamu kena tahu istilah zat terlarut. Yang kedua, pelarut. Dan ketiga, apakah itu yang dimaksudkan dengan larutan. Okey. Zat terlarut ialah bahan lah. Dia sejenis bahan yang boleh larut. Yang boleh melarut di dalam cecair. Okay, contoh macam ni dia bagi gula ataupun garam lah yang boleh melarut dalam apa jua cecair. Okey. Seterusnya ialah pelarut. Okay, apa itu pelarut? Pelarut ialah cecair yang boleh melarutkan bahan. Okey, contoh yang ni lah. Air. Air sebagai pelarut. Okey, yang ketiga ialah larutan. Larutan ialah hasil campuran yang terbentuk apabila zat terlarut melarut di dalam pelarut. Okay, hasil campuran, kalau contoh yang ni, hasil campuran apabila gula ini dia melarut dalam air. Itu kita panggil dia sebagai larutan ataupun air gula. Okay, kalau situasi contoh macam Cikgu Bancu Milo. Kan, cikgu bancu Milo. Okey. Katakanlah cikgu isi air panas. Okey. Kemudian cikgu masukkan serbuk Milo. Okey, serbuk Milo. Lagi satu cikgu masukkan gula. Kan? So, serbuk Milo dan gula ini adalah sebagai zat terlarut. Okey, Milo boleh melarut dalam air kan? Okey, zat terlarut. Air yang ada dalam ini, air panas tu ialah sebagai pelarut. So, nama larutan yang terhasil ialah air apa? Air Milo. Air Milo sebagai larutan, hasil campuran dah. Boleh faham setakat tu? Okey, seterusnya, larutan dia ada 3 jenis pula. Okey, larutan yang terbentuk ni dia ada 3 jenis. Sama ada larutan cair, pekat ataupun tepu. Okey, dan macam mana kita nak namakan ataupun nak tentukan sama ada dia cair, pekat atau tepu bergantung kepada kuantiti zat terlarut yang kita masukkan dalam itu. Okey, maksudnya kita bergantung kepada kuantiti bahan yang kita masukkan itulah. Okey, jadi so kita tengoklah kat sini dia bagi eksperimen ni tak apa nanti cikgu terang. Hari belajar teori dulu. Okey, so ini perbezaan lah ataupun perbandingan antara 3 jenis larutan, cair, pekat dan juga tepu. Okey, yang pertama dari segi kuantiti zat terlarutnya. Okey, dalam larutan yang cair, dia punya kuantiti zat terlarut ialah sedikit. Dalam larutan pekat, kuantiti zat terlarutnya banyak. Dalam larutan tepu, kuantiti zat terlarutnya adalah berlebihan. So, boleh bezakan dia punya istilah yang diguna. Sedikit, banyak, berlebihan. Boleh? Okey. Seterusnya perbezaan yang kedua dari segi dia punya kebolehan untuk melarutkan lebih banyak bahan ataupun zat terlarut. Okey, kalau larutan cair, dia boleh larutkan banyak lagi zat terlarut. Okey, larutan pekat boleh larutkan sedikit sahaja lagi zat terlarut. Manakala larutan kalau dia dah jadi tepu, dia tak boleh dah. Dia tak boleh larutkan zat terlarut dah. Dan kalau kita tambah lagi bahan pun, dia akan menghasilkan mendakan. Okay, dia dah tak melarut dah. Contohlah contoh kita ambil 3 bekas lah. Okay, A, B, C. A, B, C. Cikgu masukkan air paras yang sama, isi padu yang sama lah. Suhu yang sama. Okay, yang ni cikgu tambah 1 sudu gula. Yang ni cikgu tambah 5 sudu gula. Dan yang terakhir ni cikgu tambah 25 sudu gula. Jadi, yang ni dia akan jadi larutan cair. Yang ni dia akan jadi larutan pekat. Yang ni dia akan jadi larutan tepu. So, larutan cair ni, dia boleh larutkan banyak lagi. Maksudnya kita boleh tambah lagi gula. Bila kita tambah gula pun, gula tu akan cair, akan melarut juga. Yang ni boleh tambah tapi sedikit sahaja. Yang ni tak boleh tambah dah. Kalau kita tambah pun, gula tu dia tak larut dah. Dan juga dia akan jadi mendakan lah. Mendakan dia nampak.
berketui kat bawah ni. Kan? Okay, ni kalau contoh gula lah. Yang lain pun boleh juga. Okey, settle yang tu. Seterusnya, larutan dan ampaian. Okey. Apabila dua bahan dicampurkan untuk menghasilkan campuran, dia sama ada dia akan membentuk larutan ataupun ampaian. So, kita kena tahu nak identify. Kita kena tahu nak kenal pasti. Okey, apa beza larutan dan ampaian? Okey, larutan ini ialah campuran dia jernih. Okey, campuran jernih yang terhasil apabila zat terlarut tu ataupun apabila bahan itu dia larut di dalam pelarut lah. Okey, ampaian pula sebaliknya. Dia campuran keruh yang terbentuk daripada zat terlarut yang tidak larut di dalam pelarut. Contoh dia bagi mudah dekat kita ni apa? Air sungai. Okey, tengok kan air sungai kamu dapati dia berwarna keruh. So dia adalah ampaian. Kan? Sebab apa? Ada campuran air dan pasir yang kecil. Pasir ini dia adalah dia tidak larut. Dia tidak larut, jadi dia akan menghasilkan campuran. Okey? Okey, bukan dia akan menghasilkan ampaian lah. So kita tak consider dia sebagai larutan. Dia kategori ampaian lah. Dia campuran keruh yang terbentuk daripada zat terlarut yang tidak larut dalam pelarut. Ada zat terlarut yang dia tak, sifat dia memang dia tak larut dalam air. Contoh pasir lah. So dia kita kategorikan dia sebagai ampaian. Ampaian. Okey. Baik. Seterusnya, okey, eksperimen tak apa, nanti cikgu terang lah. Okey. So dia bagi penerangan lah dekat kamu. Buku teks muka surat 108 ni. Okey, larutan ni terhasil apabila zat terlarut tersebar secara sekata di dalam pelarut. Jadi, larutan yang kita dapat tu dia sekata dari segi warna, rupa bentuk dalam semua bahagian larutan. Okey. So, kalau dia bagi contoh sini kan, walaupun dia buat campuran lah air dan hablur kuprum tu sulfat menghasilkan larutan yang berwarna. Warna apa? Okey, kuprum tu sulfat ni warna biru dah. Okey. Memanglah dia tak jernih, dia berwarna. Tapi, dia tidak keruh. Okey, jadi menghasilkan larutan berwarna. Warna campuran yang seragam menyebabkan larutan tersebut kelihatan jernih. Maksudnya kalau ada bikar tu, sama je dia punya kebiruan dia untuk satu bikar ni lah. Dia tak macam air sungai yang kat atas ni, nampak tak? Kalau air sungai kat atas ni, kamu nampak dia ada tone, betul tak? Kan? Dia ada part yang larut, ada part yang tak larut. Kan? Itu ampaian. Okay? Kalau larutan, macam ni lah. Dia seragam. Campuran seragam. Dan kita nak boleh katakan larutan tu overallnya jernih. Okay. Saiz zarah-zarah yang terlarut sangat kecil membolehkan cahaya menembusi larutan. Bila kita suruh dengan torchlight, kita dapat nampak cahaya torchlight itu pada skrin yang dekat belakang lah. Okey, hal ini menyebabkan larutan tidak meninggalkan sebarang sisa ketika dituras. Dituras atau ditapis, dia tak ada sisa. Okey, baik. Ampaian pula, dia kelihatan keruh. Kenapa keruh? Kerana terdapat perbezaan dari segi kelarutannya. Ada bahan zat-zat terlarut tu yang tidak melarut di dalam pelarut. Contohnya, kalau kita nak larutkan serbuk kapur di dalam air. Okey. Saiz zarah ampaian yang terlalu besar menghalang cahaya menembusinya. Cahaya tak dapat menembusinya. Jadi, ampaian akan membentuk mendak di dasar bikar jika dibiarkan seketika dan meninggalkan sisa apabila dituras. Kan, serbuk kapur kan. Okey. Kacau-kacau dia akan jadi keruh, lepas tu dia akan ada mendakan kat bawah lah. Okey, itu ampaian. Okey. Seterusnya, ini dibagi extra info untuk kita lah. Ubat dalam bentuk ampaian perlu digoncang supaya bahan aktif dalam ubat tersebut tersebar secara sekata. Kan ubat kan, dia akan bagi arahan kat situ, goncang ubat sebelum diminum. Goncang ubat ni sebelum diminum kan. Contoh macam ubat angin lah. Okay, ubat yang warna putih macam kapur tu kan, kita kena goncang ni lah supaya dia dapat ni lah. Okay, tersebar secara sekata ke ubat tu lah. Okey. Seterusnya, keterlarutan. Okey, apa itu pula keterlarutan? Keterlarutan ialah bahan
Okey, suatu bahan, kuantiti maksimum zat terlarut yang dapat larut di dalam 100 ml pelarut pada suhu yang tertentu. Maksudnya dia ada limit lah. Dan kadar keterlarutan ini bergantung kepada 3 faktor. Okey, 3 faktor. Okey, faktor yang pertama. Okey, faktor yang pertama, faktor suhu. Faktor yang kedua adalah faktor kadar kacauan dan faktor yang ketiga adalah saiz zat terlarut. Okey. So, inilah faktor suhu, faktor kadar kacauan, faktor saiz zat terlarut. So, semakin tinggi suhu, okey, semakin tinggi suhu, semakin tinggi kadar keterlarutan. Cikgu guna short form lah, semakin tinggi kadar keterlarutan. Okey, kadar kacauan pula. Semakin tinggi kadar kacauan, maksudnya kita kacau laju-laju lah. Kalau bancurik gula, kacau laju-laju. Semakin tinggi kadar keterlarutan. Okey. Okey. Yang ketiga, semakin berkurang saiz zat terlarut, maksudnya dia makin kecil lah. Semakin tinggi kadar keterlarutan. Contoh ni aplikasi kalau macam bancurik gula, kita ada 2 jenis, gula kasar dengan gula halus. Yang mana akan lebih melarut dengan cepat? Mestilah gula yang halus. Yang kecil-kecil tu sebab apa? Sebab dia punya saiz dia rendah. Okey. Jadi kamu tengoklah di sini. Okey. Kan, benda ni kita aplikasi dalam kehidupan seharian. Cuma kita sedar ataupun tidak je. Contoh kita nak bancuh secawan kopi dengan cepat. Yang pertama, kita guna air panas. Betul tak? Ini faktor suhu. Ada orang macam kopi yang sejuk? Tak ada. Okey, yang kedua gula halus. Ini faktor saiz. Dan yang ketiga, serbuk kopi segera lah. Okey, serbuk kopi segera ni kan dia lebih halus kan. Sama juga saiz. Okey, kemudian campuran itu dikacau dengan cepat. So ini adalah faktor kadar kacauan. Okey. So kita nak bagi cepatlah kadar keterlarutan. Jadi kamu tengoklah huraiannya. Okey. Gula larut lebih cepat di dalam air kopi yang panas apabila dikacau. Gula halus larut lebih cepat berbanding dengan gula cube. Kenapa? Okey, kalau sini faktor suhu dan kadar kacauan yang tinggi menyebabkan zarah-zarah pelarut bergerak dengan pantas. Hal ini menyebabkan zarah-zarah pelarut dan zat terlarut lebih cepat mengisi ruang di antara satu sama lain. Okey, dari segi saiz pula, semakin besar jumlah luas permukaan yang terdedah kepada zarah pelarut. Maksudnya gula yang halus ni, dia punya luas permukaan yang terdedah ini, okey, luas permukaan yang terdedah itu semakin meningkatlah. Okey. Jadi kadar kacauan pun akan meningkat. Kan? Gula halus yang kecil, dia punya luas permukaan terdedahnya tinggi. So kadar kacauannya, kadar keterlarutannya akan meningkatlah. Jadi hal ini menyebabkan zat terlarut melarut di dalam pelarut dengan lebih cepat. Okey. Koloid. Okey, apa pula itu koloid? Okey, koloid ialah campuran 2 atau lebih zat terlarut yang tersebar secara sekata. Okey. Tetapi koloid ni dia tidak membentuk campuran yang jernih dan tidak menghasilkan mendakan. Jadi koloid adalah satu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan ampaian. Ada lagi satu lagi keadaan, okey, di mana dia bukan kategori larutan, tapi dia juga bukan ampaian. Dia koloid ni dia tak jernih. Kalau larutan dia jernih kan, tapi dia juga tiada ampaian, maksudnya tiada mendakan. Tiada mendakan. Kalau dia ada mendakan, dia kategori ampaian. Kalau dia jernih, dia kategori larutan. Tapi dia tak ada dua-dua sifat ni. So, dia kategori asing, special dia, koloid. Di mana campuran 2 atau lebih zat terlarut yang tersebar secara sekata. Ini contohlah. Okey. Contoh-contoh koloid lah. Busa, krim, pencukur. Nampak tak? Dia tak jernih tapi dia tak ada mendakan. Samalah susu, mayonis. Dia tak jernih tapi dia tak ada mendakan. Boleh? Okey. Itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.